Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita pada kitab Zubat. Hari itu kita berhenti dekat As-Sahih. Kita berhenti, kita dah baca dah amma as-sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fima hakama. Amma as-sahihu fi ibadati fama, dia bait yang ke-72. Bait 70. Nak habis dah. Berapa bait lagi habis mukaddimah, lepas tu masuk taharah. Okey. Amma as-sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fima hakama. Naam. Itu sahih. Jadi sahih dalam ibadah yang kita dah baca dah. Ni dah baca dah minggu lepas. Sahih dalam ibadah ialah apa yang bertepatan dengan syariat Allah. Fima hakama, iaitu pada apa yang dihukumkan, iaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan pada makhluk-makhluknya, pada ahkam. Fima hakama, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan penghakiman, penghukuman. Jadi sahih pada ibadah, yang dikatakan ibadah itu sahih, ibadah itu adalah sahih. Macam mana kata ibadah sahih? Sembahyang itu sahih. Sembahyang yang berbetulan dengan apa yang Allah SWT syariatkan. Sahih. Kalau kita buat satu ibadah cukup dengan apa yang Allah SWT syariatkan, datang hukumnya seperti itu daripada Nabi SAW, maka itu dinamakan sebagai ibadah yang sahih. Wa illam yusqitul qada. Itu kalau dalam usul dia kata as-sahih itu apa? As-sahih itu apa yang berbetulan dengan syarak walaupun tidak menggugurkan qada. Maknanya dia tidak bincang soal nak sahih ini nanti kata kena gugur qada dulu. Tak. Wa illam yusqitul qada, walaupun tidak menggugurkan qada. Itu kalau dalam usul lah, dalam Lubul Usul Syekh Zakaria Al-Ansari, dia sebut wa illam yusqitul qada, walaupun tidak menggugurkan qada. Jadi kalau ada satu salat kita buat salat hormat waktu, maknanya salat hormat waktu ni sahih ke tak sahih? Sahih, walaupun kena qada balik. Dari segi sahih kita akan sebut sebagai sahih. Sebab tu ini menyangkal dakwaan ada setengah orang menyatakan kalau dah kamu tak boleh ambil wudu, kamu tak boleh menghadap kiblat, tak payah sembahyang lah. Salahlah dakwaan tu. Ada orang berpandangan begitu. Dia kata kenapa kena hormat waktu? Kan? Sebab nanti kamu kena ulang balik. Tak payahlah hormat waktu sebab nanti kena qada balik. Jadi kalau dah tak boleh sembahyang sebab inilah atas kapal terbang contohnya, tak dapat nak menghadap kiblat dengan sempurna, tak dapat berdiri dengan sempurna, tak payah sembahyang, qada je. Tak. Kerana solat yang kita kerjakan di situ walaupun tak sempurna, dari segi beberapa syarat, tetapi apa yang Allah SWT syariatkan kita buat dalam salat tadi. Maksudnya kita baca Fatihah, kita isyarat pada rukuk, isyarat pada sujud, kita anggap ibadah itu sebagai sahih. Sahih itu boleh disebut sebagai sahih pada ketika itu walaupun dia tak menggugurkan qada. Kena qada tak sembahyang waktu? Kena qada, tak gugur maknanya. Bila kita buat satu ibadah, lepas tu kena ulang balik, berarti kita kata itu orang panggil qada, tidak gugur. Tetapi kita boleh mendefinisikan ibadah itu sebagai ibadah sahihah. Itu sahih. Jadi ada qaul
pandangan hak yang tak muktamad lah, tak muktamad dalam usul, bahawasanya tak boleh kita jenamakan ibadah itu sebagai sahih melainkan yang menggugurkan qada. Ada itu muqabil dia lah, muqabil yang berlawanan dengan pandangan yang muktamad. Yang muktamad dia kata tak boleh panggil, mana sembahyang hormat waktu tu bagi pandangan yang kedua tak boleh panggil sahih. Sembahyang hormat tu tak boleh panggil sahih tu. Sebab apa? Sebab dia tak menggugurkan qada. Ada? Cuma mu'tamad tak, itu boleh disebut sebagai sahih. Baik. Sebab dia anggap gini, dia anggap walaupun tak menggugurkan qada, walaupun tidak menggugurkan qada, sembahyang hormat waktu tak menggugurkan qada, betul? Tetapi dia seolah-olah menggugurkan at-ta'abbud. Ulama sebut dia menggugurkan at-ta'abbud, maknanya penghambaan. Jadi kita buat apa kita buat sebab saya seorang hamba. Tu ulama mendefinisikan, menyebut li hurmatil waqt. Li hurmatil waqt ini walaupun dia tak menggugurkan qada, tapi dia menggugurkan at-ta'abbud, ubudiyah lah, penghambaan, hak hamba kepada Allah. Jadi gugurlah. Jadi kamu tunaikan. Walaupun kita tak lengkap sekarang ni, kami tak nak tunaikan hak kehambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musqit lil ta'abbud, menggugurkan pada hak kehambaan. Naam. Wa fil muamalati, itulah ibadah. Dalam ibadah. Wa fil amma sahih fil ibadah, sahih pada ibadah apa yang berbetulan dengan syarak. Bila ibadah tu berbetulan dengan syarak, bertepatan dengan syarak, itu orang panggil ibadah yang sahih. Macam mana pula sahih pada muamalah? Mana wa fil muamalati ni maksudnya was sahih fil muamalah. Sahih pada bab muamalah pula, bab jual beli. Tadi bab ibadah. Nak tahu kalau dalam ibadah mana yang sahih, yang berbetulan dengan syarak. Kalau yang tak berbetulan dengan syarak, maknanya itu tak sahih lah. Mudah ceritanya tak sahih lah. Semayang pakai niat saja, tak sahih lah. Puasa pada malam hari, tak sahih lah. Faham tak? Tapi dalam bab muamalah, as-sahih fil muamalah wa fil muamalati, yang sahih pada muamalah. Nak tahu ni muamalah sahih ke tak sahih? Jual beli kamu sekarang ni sahih ke tak sahih ni? Ni sahih ke tak sahih ni kamu jual ni? Beli. Ni kamu buat sewaan ni sahih ke tak sahih ni? Ni kamu jual emas lama dengan emas baru ni, sahih ke tak sahih ni? Apa penilaian dia? Apa dia punya KPI dia, ataupun zaman sekarang orang panggil SOP. SOP dia apa? Nak tahu ini muamalah ni sahih, jual beli kamu ni sahih, akad nikah ini, akad ini sahih, akad ni dianggap sahih. Apa? Dia kata wa fil muamalati was sahihu fil muamalah. Pada jual beli, pada akad sewa, akad nikah dan semua yang jenis uqud lah, yang jenis akad. Macam mana? Apakah sukatan dhabt yang dikatakan itu sahih? Dikata ma tarattabat alaihi atharun bi'aqdin thabatat. Apa? Bila jual beli kamu sahih, Ibrahim, kamu berniaga sahih, kamu bila kamu berakad dengan satu yang sahih, apa dia? Ma tarattabat alaihi atharun bi'aqdin thabatat, iaitu sesuatu apa yang tarattabat alaihi athar, yang tersusunlah alaihi, atasnya, atas lah, alaihi, atas sesuatu pada as-sahih fil muamalah itu, pada sesuatu itu atharun, kesan. Kalau kita dah berakad, ada kesan akad, tersusunlah kesan akad. Kamu bila berakad mesti ada kesan. Faham tak? Ustaz beli dengan kamu, Hafiz beli buku. Jadi lepas beli buku, kalau jual beli kita ni sahih,
akan ada kesan akad. Apa kesan akad? Kesan daripada ustaz beli kamu, apa kesan dia? Kesan dia, ustaz memilikilah buku itu. Bila ustaz memiliki buku tu, kesan dia lagi kamu tak boleh pandai-pandai nak ambil dah buku tu. Kesannya lagi ustaz boleh jual dah buku ni pada orang lain. Itu semua athar lah tu, apa ya? Faham tak? Kesan daripada sewa. Bila kita dah sewa satu bangunan, dah tanda akad sewaan kita itu sahih, tanda dia apa? Tanda kita boleh ibahatul intifa' lah. Kita dah boleh menggunakan memunafaatkan bangunan tadi lah. Semua munafaat bangunan tadi kita dah boleh gunalah. Maksudnya boleh, kita dah memiliki munafaat. Bila dah memiliki munafaat, orang yang penyewa dia boleh menyewakan pada orang lain ke, atau nak beri pinjam pada orang lain. Itu athar lah. Jadi nak tahu ini fasid, ini muamalah ni sahih ke tak sahih ni, bergantung. Yang sahih itu sekiranya tarattabat alaihi athar, tersusunlah atasnya itu kesan daripada akad. Maknanya tanda akad nikah yang sahih, apa kesan dia, Ibrahim? Kalau kamu dah akad nikah, Ibrahim, apa kesan dia? Tak ada kesan. Akad tak ada kesan. Apa kesan dia? Apa kesan sampingan? Kalau dah lepas akad nikah, apa kesan ni? Dah sah dah ni, sah. Semua ni kata sah, okey, sah. Jadi nak tahu sahih tak sahih, yang ada kesan. Apa kesan daripada akad nikah? Apa ni? Ibahatul wat, iaitu bolehlah apa wat? Bolehlah berjima. Tahu jima? Bolehlah untuk bersama lah. Dah selesai belum? Selesai dah? Selesai dah, alhamdulillah. Bila waktu PKP ke sebelum? Sebelum alhamdulillah, sempat lah jumpa. Tidak berat dan tanggung. Orang nak nikah tu tak lepas. Allah. Ada sini lah? Tak ada sini? Alhamdulillah. Jadi kesan daripada akad nikah adalah ibahatul wat. Jadilah kebenaran untuk mengadakan hubungan kelamin. Kalau tidak, haram sebelum tu panggil zina. Itu athar. Jadi tanda muamalah yang sahih ada athar, ada kesan. Ma tarattabat alaihi athar bi'aqdin thabatat. Dia ma tarattabat alaihi athar. Athar tu datang apa? Dia bi'aqdin thabatat. Sepatutnya thabatat bi'aqdin, boleh berlaku lah kan, kalau kita nak fahamnya. Thabatat bi'aqdin, mana athar itu dia jadi tetap dengan apa? Dengan akad. Tak ada orang boleh berjima dengan satu orang perempuan melainkan dengan sebab akad. Nampak? Sebab tu dia kata nikah itu menghalalkan hubungan kelamin dengan wasitah akad. Akad yang menyebabkan hubungan kelamin jima' itu jadi halal. Okey. La ilaha illallah. Wal batilul fasidu lis sahihi ضد وهو الذي بعد شروطه فقد. Ni lawang dia nak cerita muqabilah. Kalau kita gabung sahih, lawang dia adalah batil. Lawang dia pula, macam mana yang dikatakan batil pada ibadah, batil pada muamalah. Dia kata Syekh rahimahullah, wal batilul fasidu lis sahihi ضد وهو الذي بعد شروطه فقد. Batil al-fasid dan juga al-fasid. Ini dia datangkan dua ibarat, dua kalimah, batil dengan fasid. Dia kata batil dengan fasid ni diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama kata batil tu suku, fasid tu suku.
Tapi mu'tamad kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i lah, dalam mazhab kita, batil dengan fasid. Kalau kita jumpa dalam fiqh, fa hukmuhu batil dengan fa hukmuhu fasid, hukum dia mu'tamad, hukum dia sama, batil dengan fasid, melainkan pada beberapa keadaan. Kalau dalam fiqh mazhab Syafi'i ada beberapa keadaan, ada dalam khulu', ada dalam bab kitabah, bab ujung-ujung lah, ada kadang-kadang dipisahkan batil dengan fasid. Pisah maknanya membawa kepada dua makna yang berbeza dalam beberapa bab. Ada ulama kata dia ada 4 bab saja, 4 masail sahaja yang terpisahnya hukum batil dengan fasid. Tapi mu'tamadnya boleh kata kebanyakan hukum dalam fiqh mazhab Syafi'i, batil dengan fasid itu mutaradif. Batil dengan fasid itu adalah sama. Macam kalau dalam haji, orang yang jimat tu, orang yang jimat dalam ihram, dia tak guna batil, dia guna fasadul hajj. Ghasl haji, fasad. Itu mungkin antara bab yang dia pisahkan makna batil dengan fasid. Tapi dalam semua hukum-hukum yang lain selain dia ada beberapa pengecualian. Sebab itulah konsepnya begitu, likulli qa'idatin mustasna. Itu kebiasaannya lah, bagi setiap kaedah mesti ada pengecualian. Apa saja kaedah yang ulama buat, mesti dia tak akan jadi macam tak ada pengecualian, mesti ada. Likulli qa'idatin mustasna. Okey, jadi wal batil al batilul fasidu, dia kata lis sahih, dia itu lawan bagi sahih. Tadi kita kata sahih pada ibadah tak? Lawan dia apa? Lawan dia batil fil ibadah, batil fil muamalah, fasid fil ibadah, fasid fil muamalah. Lawan dia, kalau kamu kata ini ibadah dia sahih ni, berarti kalau tak sahih lawan dia apa? Fasid. Boleh sebut kalau salat, satu ibadah salat yang tak menepati syarak, salatuhu fasidah pun boleh, salatuhu batilah pun boleh. Tapi kita kalau dalam bab salat banyak guna batal tak? Tabtul salatu fa salatuhu batilah. Tapi boleh dari segi fiqh, boleh guna fa salatuhu fasidah, boleh. Sebab apa? Mutaradif. Alal asah, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, alal asah mutaradif, batil dengan fasid sama je. Tapi mazhab Hanafi tambah. Mazhab Hanafi antara yang berpandangan, jumhur Hanafiyah, dia bezakan antara batil dengan fasid, dengan menjadikan antara fasid dengan batil ni di sisi mazhab Hanafi mana yang lebih teruk? Fasid ke batil? Batal tu batal kalau bahasa Melayu lah, batal. Kalau fasid ni rosak. Mana lebih teruk antara batil dengan fasid? Mazhab Hanafi dia beza. Dia kata fasid dia lebih teruk daripada batil. Batil lebih teruk daripada fasid, terbalik. Batil lebih teruk daripada fasid. Dia beri contoh Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kalau sekiranya kita kata sesuatu amalan, sesuatu ibadah yang kalau dia, satu orang yang buat ibadah, dalam ibadah dia tu dia buat satu perkara yang dilarang oleh syarak, larangan itu larangan yang pada asalnya. Masalah tu duduk pada asal ibadah tersebut. Contohnya berkait dengan rukun. Di mana rosaknya sembahyang ni? Rosaknya sembahyang pada rukun, pada syarat. Ini orang panggil pada asal lah. Pada asal. Asal ibadah tu ada masalah. Jadi di situ mazhab Hanafi kata, ini batil, ini bukan fasid. Manhiyan anhu, yang tercegah itu, yang syarak cegah itu
fi aslih, pada asal. Apa asal? Rukun pada syarat. Apa dia ni? Oh, dia ni semayang isyak 3 rakaat. Semayang isyak 3 rakaat. Ini apa ni kalau di sisi mazhab Hanafi? Oh, ini batil. Ini batil. Kalau mazhab Syafi'i batil tapi fasid juga. Ini batil dan fasid. Mazhab Hanafi semayang isyak 3 rakaat, apa dia kata? Dia kata batil, bukan fasid. Batil ni sebab apa? Berkait dengan manhiyan anhu fi asli, pada asal. Iaitu asal ni berkait dengan syarat, berkait dengan rukun. Okey. Macam puasa, kalau ada orang tak niat. Kalau orang tak niat lah puasa tak niat dia tak niat, itu berkait dengan rukun. Jadi kita kata oh, puasa dia batil. Tapi Imam Hanafi kata au li wasfih, kalau sekiranya masalah tu khalal tu manhiyan anhu fi wasfih, pada sifat, bukan pada asal, pada sifat. Contoh dia kata keharaman puasa pada hari raya Yaumun Nahar. Hari raya boleh puasa tak? Boleh tak puasa? Jadi kalau ada orang puasa pada hari raya, puasa dia batil ke fasid? Gitu. Di situ mazhab Hanafi kata oh, puasa dia fasid, bukan batil. Orang yang puasa pada hari raya, puasa dia fasid, bukan batil. Kerana apa? Kerana apa masalah sebenarnya tak boleh puasa pada hari raya? Dia kata yang tak boleh puasa pada hari raya ni bukan masalah rukun, bukan masalah syarat. Kamu nak kata orang yang puasa pada hari raya ni puasa dia tak sah, puasa dia batil, puasa dia fasid, atas sebab apa? Rukun ke? Tak ada. Syarat ke? Tak ada. Tak ada sabit dengan rukun, tak ada sabit dengan syarat. Jadi justru kamu nak istilahkan apa ni? Kalau nak istilah batil ke fasid? Jadi mazhab Hanafi kata kalau orang tu puasa pada hari raya, hari Yaumun Nahar, puasa pada hari raya haji, dia puasa, maka pada ketika itu kita anggap puasa dia bukan batil, puasa dia fasid. Kerana larangan berkait bukan pada asal, iaitu rukun dan syarat, bukan. Tapi kerana haram puasa pada hari raya ni sebab apa? Sebab hari raya ni Allah perintahkan kita supaya kita jamu orang. Dhiyafatillah. Allah Subhanahu wa taala nak beri kita makan. Allah Taala jadikan kita tetamu, nak suruh kita makan daripada daging-daging korban. Sebab tu kita hari raya ni kita tak balik. Tak raya tak balik, tak ada cuti kan, dijangka tak ada cuti. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita makan. Hari yang Allah Ta'ala nak bagi kita makan daging banyak, disuruh kita ambil barakah daripada daging korban. Jadi kenapa saat Allah Ta'ala dhiyafatillah, Allah Ta'ala ni nak datangkan hidangan, Allah Ta'ala nak hidang kita, nak jamu kita dengan, dan Allah perintahkan supaya kita makan, kenapa kita nak lari daripada dhiyafatillah dengan berpuasa? Jadi haram di situ, haram arid dipanggil. Larangan di situ larangan yang arid, bukan kerana zat tapi kerana sifat. Jadi di situ mazhab Hanafi kata itu siapa yang puasa pada hari tersebut, puasa dia fasid saja, bukan batil. Jadi dia beza. Kalau puasa tu puasa yang fasid, ibadah tu ibadah yang fasid, mazhab Hanafi kata apa? Mazhab Hanafi kata hukumnya sah, cuma berdosa. Hukumnya sah tapi berdosa. Kalau mazhab Syafi'i, puasa hari raya mana? Amir Arsyad. Mazhab Syafi'i, puasa hari raya macam mana? Apa hukum dia? Sah ke tak sah? Bukan sah ke? Tak sah terus ke sah tapi berdosa? Saya Razak. Sah. Puasa hari raya sah. Kamu biar betul. Kau pakai mazhab mana ni? Hanafi. Puasa hari raya, kalau ada orang raya haji, raya pertama dia nak puasa. Apa hukum dia?
hukum dia bukan setakat tak sah, bukan setakat tak sah, bahkan haram. Dah lah tak sah patut haram pula. Macam kita ni yang jenis apa, sembahyang lepas asar, sembahyang lepas subuh, sembahyang pada waktu-waktu yang haram kan, bukan setakat tak sah, bahkan haram. Samalah puasa pada hari raya, bukan setakat tak sah, bahkan haram. Tapi mazhab Hanafi, bila dia nak bezakan antara batil dengan fasid tadi, dia kata orang yang puasa pada hari raya itu orang panggil ibadah dia tu ibadah yang fasid. Ibadatuhu fasidah. Apa asar dia? Apa kesan dia? Kesan dia bahawa dia kata puasa tu sah tetapi hukumnya adalah haram. Jawapan kamu tadi jawab mazhab Hanafi. Jadi kamu tak mengaji pun kitab mazhab Hanafi. Itu sembrono orang panggil. Mana sahih, mana sah. Tahu tak? Oleh yang demikian, dalam mazhab Hanafi kata, kalau ada satu orang bernazar, dia nazar, dia kata, aku kalau luluh periksa ni, aku bernazar nak puasa pada hari raya haji. Dia bernazar nak puasa pada hari raya haji. Di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, nazar dia sahih. Dia tidak berdosa pada nazar tersebut, cuma dia berdosa kalau dia puasa. Nazar, ya. Dan kalau dia puasa, jadi nazar dia tertunai. Hanath. Nazar dia tertunai. Mazhab Hanafi tertunai. Sebab apa? Sebab dia berdosa pada puasa tu, tak berdosa pada nazar. Kita tak sah lah nazar tu. Itu nazar yang haram lah. Nazar mesti pada kurbah. Itu bukan kurbah. Tak boleh kalau ada orang menazar mazhab Syafi'i, tak boleh. Kalau ada orang kata, saya kalau dulu puasa, saya bernazar nak puasa pada hari raya, tak boleh. Nazar tu tak boleh diterima. Tetapi mazhab Hanafi nazar tu boleh diterima. Itu beza, nampak dah, batil dengan fasid. Mudah cerita, kalau mazhab Syafi'i, batil dengan fasid ni sama. Pada muamalah ke, pada ibadah. Kalau menyalahi syarak, lam yuwafiqus syarak, maka kita kata ini ibadah ni adalah ibadah yang batil, muamalah ni muamalah yang batil, atau muamalah yang fasid. Itu sama. Okey. La ilaha illallah wastathni mawjudan kama law udima kawajidil ma'i idza tayammama. Nampak? Ini masuk panjang yang kita sebut tadi, kulli qa'idah mustathna. Wastathni mawjudan kama law udima. Maka wastathni mawjudan, maka hendaklah kamu mengecualikan, kena mengecualikan daripada kaedah ni. Apa yang disebut tadi? Yang disebut tadi apa? Yang disebut tentang dhabit batil. Batil tu dia menyalahi syarak kan? Apa yang menyalahi syarak? Kena kecualikan satu kaedah pada batil. Batil tu apa? Batil tu dia menyalahi syarak. Ada pengecualian. Ada pengecualian, iaitu sesuatu yang menyalahi syarak. Kalau ikut syarat-syarat itu tak cukup. Syarat tak cukup lah. Pada satu ibadah tu syarat tak cukup. Syarat dia tak cukup. Tapi kita anggap ibadah itu dianggap sahih. Tak cukup. Kekal, tak dianggap batil. Batilnya sepatutnya bila syarat tak cukup, kita kata batil lah, tak sah lah. Ibadah bila tak cukup, kita anggap tidak sah lah. Tapi dikecualikan dalam beberapa keadaan. Dia kata sesuatu amalan ibadah yang syarat tak cukup tapi kekal relevan untuk dipanggil sahih, dipanggil sah. Apa tu? Dia kata wastasni mawjudan kama law udima. Nampak? Iaitu dikecualikan sesuatu benda yang ada, kama law udima, seperti mana digambarkan benda tu tiada. Ni orang panggil apa ni? Ni orang panggil, selalu orang sebut kalau kita jumpa dalam kitab fiqh, wujuduhu ka'adami. Ada macam tak ada. Wujuduhu ka'adami. Ada macam tak ada. Ada orang dia ada dalam kelas tapi macam tak ada. Ada manusia gitu. Tanpa kita merujuk pada sesiapa lah.
Nampak? Wujuduhu ka'adami. Ada orang dia ada, zatnya ada, tapi roh dia tak ada. Wujuduhu ka'adami. Ini ibarat ni terguna pakai dalam fiqh. Dia panggil wujuduhu ka'adami. Ni wujuduhu ka'adami ni. Kaedah wujuduhu ka'adami. Ada ibadah yang dia tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Dikecualikan kawajidil ma' idza tayammama. Dia beri contoh. Siapa contoh dia? Wujudu ka'adami. Maujudan ka'adamihi. Ada tapi dihukumkan seperti tiada. Ada benda tu tapi dihukum seperti tiada. Nampak? Ada tapi dihukumkan seperti tiada. Kawajidil ma' idza tayammama. Orang yang ada air, jumpa air, tapi dia kena tayammum juga. Nampak? Dia ada air, sepatutnya kalau ada air, kena apa? Kalau ada air, kau nak sembahyang, kena apa? Kena wuduk lah sebab ada air. Tapi ada orang ada air, tapi tak boleh ambil wuduk, kena tayammum. Kamu sepatutnya syarat kamu nak ambil wuduk dah sempurna tu. Jadi tak sah dah tayammum selagi ada air. Kan itu syarat sah tayammum. Selagi ada air, maka tak sah tayammum. Sepatutnya tayammum tu kita anggap apa? Kalau ada orang dia ada air tapi dia tayammum juga, jadi tayammum tu orang panggil apa tu? Sahih ke batil? Batil lah. Tayammum tu tayammum yang batil lah. Sebab apa? Macam mana kamu tayammum air ada? Kawajidil ma'iza tayammama. Orang yang mendapati air sedangkan dia bertayammum. Dia tayammum. Macam mana kamu tayammum air ada? Tapi ni kaedah ni dikecualikan. Sepatutnya kita akan anggap asal je atas kaedah yang kita baca sebelum ni, berarti dia punya tayammum dia tak sah. Macam mana kamu tayammum air ada? Tapi di sini kita kata dikecualikan di atas kaedah wujuduhu ka'adami. Wujuduhu ka'adami. Ada air itu kita hukumkan seperti tiada. Bila tu? Ada situasi dalam fiqh, ada air tapi kita hukumkan macam tak ada air. Bila? Iaitu ada satu orang nak ambil wudu, air ada tapi dia tak boleh pakai air. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit. Orang accident, orang accident patah ni, tak kena tayammum tak bila patah ni? Kena tayammum ke tak tayammum? Air ada tak? Ada air, tapi air tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab darar. Sebab apa? Nak jaga daripada takut manfaat audu. Jadi anggota ni tak dapat bermanfaat, ataupun takut lama, penyakit tu akan jadi lambat baik. Itu semua a'dzarut tayammum lah. Jadi ini ada orang yang dia ada air tapi dia tak boleh guna air. Jadi kita hukum air tu pada ketika ni wujuduh ka'adami. Ada macam tak ada. Jadi ini dikecualikan pada kaedah ni. Tayammum itu kekal, relevan. Dia anggap tayammum itu sahih. Sedangkan ma'a wujudul ma', dalam keadaan air itu ada. Sebab apa? Kita guna kaedah seolah air tak ada. Seolah air itu tak ada. Jadi sah juga tayammum. Wa minhu di sini wa minal mustasna. Daripada pengecualian lagi, pengecualian dalam dhabit batil tadi. Wa minhu iaitu wa minal mustasna aidan. Daripada bentuk pengecualian lagi, dikecualikan juga. Dikecualikan lagi daripada kaedah sesuatu ibadah kalau menyalahi syarak maka hukumnya adalah batil. Okey, daripada kaedah ni dikecualikan. Ada benda lain lagi menyalahi syarak tetapi kita tak hukum batil. Ni dikecualikan lagi. Apa? Ma'dumun ka maujudin. Ni lawang. Ada satu kaedah dalam fiqh ni dia panggil ma'dumun ka maujudi, atau apa panggil adamuhu ka wujudi. Tadi wujuduhu ka adami. Ini
Ini adamuhu kawujudi. Tak ada tapi dihukum ada. Ada benda gitu. Tak ada tapi dihukum ada. Masya Allah. Ada orang dia tak hadir dengan zat dia, dengan jasad dia dalam halaqah ni, tapi macam ada. Oh, ni orang ahlullah mungkin macam ada. Masya Allah, dia duduk di sana jauh, mungkin dia tengok online ke, dia punya tangkap pengajian tadi lebih daripada orang yang ada. Ini orang panggil apa? Adamuhu kawujudi. Tak ada dia tu macam ada mengaji. Oh, tu lain pula. Ada orang ada cokoh sini macam tak ada. Ini orang panggil tak ada tapi macam ada. Dahsyat ni. Ini pengecualian juga. Apa contoh? Lebih contoh apa? Dia kata wa minhu, kata Syekh Ibn Ruslan, wa minhu ma'dumun ka mawjudin. Di antara mustasna pengecualian daripada dhabitul batil, daripada dhabit batil tu, iaitu ma'dumun ka mawjudin, sesuatu yang tiada tapi seperti ada. Tapi seperti ada. Apa? Muthil maknanya dicontohkan. Apa? Kadiyatin turathu an syakhsin qutil. Seperti dia yang diwariskan akan dia itu an syakhsin qutil, iaitu daripada seseorang yang terbunuh. Dia gini nak cerita, bila ada satu orang dibunuh, bila ada satu orang dibunuh, la ilaha illallah, katakanlah pihak keluarga memaafkan kesalahan penjenayah orang yang bunuh, maka penjenayah itu dia wajib bayar diah kepada waris. Jadi diah itu diwarisi daripada si mati. Mengapa waris? Diah tu macam mana pembahagian dia? Pembahagian dia ni kena bahagi cara faraid. Diah tu kena bagi pada faraid. Diah berapa banyak diah? Bila ada satu orang bunuh satu orang yang lain, jadi keluarga maafkan, maka diah itu kena diwarisi. Seolah-olah dia diwarisi daripada si mati. Seolah-olah diah itu adalah harta si mati. Timbul isu, boleh jadi ke diah tu harta si mati? Bukankah diah ni datang selepas orang mati? Lepas mati baru timbul diah. Betul tak? Jadi macam mana diah itu nak diwarisi? Duit yang dapat selepas orang mati itu orang tak panggil, orang tak payah faraid, sebab itu bukan duit si mati. Betul? Yang kita jumpa kalau ada orang meninggal, kamu biasa pergi ziarah orang meninggal? Biasa ziarah orang meninggal? Kalau pergi ziarah orang meninggal, dia ada letak mangkuk kat tepi tu. Letak mangkuk. Kita pun isi sedekah, ada orang meninggal kan? Letak dalam duit tu. Duit tu faraid tak? Tak. Sebab apa? Bukan duit si mati dah. Orang mati dia tak memiliki. Orang mati tidak lagi memiliki. Lainlah duit, memang duit si mati. Ada kes-kes macam tu, duit si mati walaupun dah meninggal baru dapat. Sebab apa? Duit memang si mati selalu tabung, ada KWSP dia ke apa, itu duit si mati, itu kena faraid. Jadi duit tu, sebab tu orang kata duit adalah mangkuk tu yang orang duk simpan. Duit tu tak payah faraid, duit tu keluarga pandai-pandai lah, gunalah untuk apa-apa kan. Sebab itu maknanya bukan orang sedekah pada orang mati, orang sedekah pada orang yang hidup je lah yang ada tu. Yang kena faraid harta si mati. Timbul persoalan diah ni. Diah ni macam mana diah ini pula dibahagi secara faraid? Macam mana kita kata waris ni mewarisi daripada si mati, sedangkan diah itu, kalimah diah itu, perbincangan diah hanya akan muncul selepas orang tu mati. Ni timbul isu ni. Jadi ni dikecualikan. Sepatutnya seolah-olah faraid dalam bab diah ni jadi faraid yang batil lah. Sepatutnya lah faraid yang batil lah. Kenapa batil? Kenapa kamu memfaraidkan sesuatu yang sebenarnya tak layak dinisbahkan kepada harta si mati? Macam mana kamu faraid? Faraid yang batil tu dikecualikan. Ini kaedah, kita akan pakai kaedah apa?
kaedah tak ada seperti ada. Tak ada seperti ada. Apa yang diadakan? Apa yang diadakan? Yang diadakan ni ulama kata diadakan apa? Diadakan di sini seolah-olah kita menganggap saat si mati itu dibunuh, saat si mati itu dibunuh, pada lahzah-lahzah terakhir sebelum dia menghembus nafas terakhir tu, jadi ketika tu bila saat dia nak mati, pada hayat-hayat dia terakhir, kita wujudkan hayat-hayat dia yang terakhir tu. Dalam tempoh hayat-hayat terakhir itulah dia memiliki harta dia tadi. Pada hayat-hayat terakhir dia itulah dia memiliki harta dia. Dia menganggarkan, kata Syekh, menganggarkan dukhuluha fil milkil muwarrith fi akhir juz min hayati. Bukan muwarras tu, muwarrith. Dukhuluha fi milkil muwarrith, maksudnya masuk dalam pemilikan muwarrith. Orang yang nak mewariskan harta siapa? Si mati tu lah. Masuk kok. Maknanya bahagian diah ni masuk juga, diah ni masuk juga di dalam milik muwarith, si mati yang nak mewariskan tu, fi akhir juzuk min hayatih, pada akhir juzuk, maknanya di lahzah-lahzah terakhir. Maknanya waktu nak meninggal tu kita dianggap macam tu, dihukumkan macam tu. Ulama bahas, mesti ulama kena cari taklil. Macam mana kata diah ni diwarisi? Oh tak apa, diah ni esok dapat waris, dapat pusaka pada anak-anak. Macam mana ni nak kira anggapan dia? Kita adakan benda tak ada. Apa adakan? Kita adakan hayat yang terakhir itu. Mana di hayat terakhir itulah dianggap seolah-olah ketika itulah dia itu, dia ni memang confirm akan mati, tapi ujung-ujung tu kita anggap duit yang sepatutnya layak dia terima sebab dia dibunuh ni masuk dalam pemilikan dia. Itu dia kata adamuhu kawujudih. Tiada tu kalau ikut tak ada, tapi anggap ada, diterima saat pada akhir-akhir nafas dia. Nampak tak? Kalau tidak, tak faraid lah patutnya. Kalau tidak, macam mana nak mewarisi? Dia harta tu, asalnya harta itu yang difaraidkan adalah harta yang milik si mati. Apa yang si mati memiliki ketika hidup. Jadi kalau tidak, kalau ikut dia datang selepas mati, ada, kita anggap ada ujung-ujung hidup, kita anggap di situ berlaku pemilikan. Jadi dia kekal jadi milik faraid, difaraidkan. Taib. Sebab asalnya ma'anah ma'dumah dia tu. Asalnya tak ada. Pasal apa? Pasal matilah. Mati dah. Baru timbul dia ada akhir-akhir tu mari. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Habis di situ insya-Allah kita akan masuk kitabut taharah. Habis mukadimah ni. Kita akan masuk kitabut taharah. Kitabut taharah ni insya-Allah lah mungkin kita tak jadi rumit sangat lah, insya-Allah semua faqih mereka ni faqih taharah aja. Faqih taharah. Jadi insya-Allah kita akan masuk kitabut taharah di dalam kesempatan yang lain insya-Allah. La ilaha illallah. Pengajian kita ni mungkin kita boleh istiqamahkan hari Rabu, sebab hari Rabu ni ustaz tak ada dah ustaz. Baru ni kita malah dah nak pergi jalan jauh-jauh, malah dah nak pergi gerak-gerak jauh. Jadi hak yang kuliah ke Masjid cancelkan. Baru ni bila nak bagi musim baru ni, ada setengah tempat dia tanya macam mana nak on balik ke mana. Jadi banyak tempat tu kita off kan lah. Sebab sajalah malah nak gerak dah ni. Nak duduk setepak je. Jadi mungkin dia akan jadi istiqamah lah hari Rabu. Tak adalah dah tempat jauh. Kalau hari Rabu je lepas isyak kita mengaji lah. Kita baca insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu ta'ala a'lam.